أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين
qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'ajin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. Kemudian apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka. Dan tidak boleh sempat mereka bertanya-tanyaan. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Api neraka itu membakar muka mereka. Dan tinggallah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat. Sampai dikatakan kepada mereka, bukankah ayat-ayatku selalu dibacakan kepada kamu? Lalu kamu terus menerus mendustakannya? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami. Dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini, serta kembalilah kami ke dunia. Setelah itu kalau kami kembali lagi mengerjakan kufur dan maksiat, maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman, diamlah kamu dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kamu berkata-kata memohon sesuatu pun kepadaku. Sesungguhnya ada sepuak dari hamba-hambaku di dunia dahulu memohon kepadaku dengan berkata, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, oleh itu ampunkanlah dosa kami, serta berilah rahmat kepada kami, dan sememangnya engkau jua sebaik-baik pemberi rahmat. Maka kamu jadikan mereka ejek-ejekkan, sehingga ejek-ejekkan kamu kepada mereka, menyebabkan kamu lupa mengingati balasanku, dan kamu pula sentiasa tertawakan mereka. Sesungguhnya, aku membalas mereka pada hari ini dengan sebaik-baik balasan, disebabkan kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya. Allah bertanya lagi kepada mereka yang kafir itu, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia selama sehari atau sebahagian dari sehari. Maka bertanyalah kepada golongan malaikat yang menjaga urusan menghitung umur. Allah Ta'ala berfirman, kamu tidak tinggal di dunia, melainkan sedikit masa sahaja. Kalau kamu dahulu mengetahui hal ini, tentulah kamu bersiap sedia. Maka adakah patut kamu menyangka, oh kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada, sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada penciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka dengan demikian, maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang tetap benar, tiada Tuhan melainkan Dia Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Dan sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah dengan tidak berdasarkan sebarang keterangan mengenainya, maka sesungguhnya hitungannya dan balasan amalnya yang jahat itu disediakan di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan berjaya. Dan berdoalah wahai Muhammad dengan berkata, wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniaan rahmat, dan sememangnya engkau sahaja sebaik-baik pemberi rahmat. Masih lagi kita berada dalam penafsiran suratul Mu'minun. Bermula daripada ayat 101 sehingga ayat yang terakhir iaitu 118. Pada semalam kita telah membaca sebahagiannya, tapi kita tidak atau belum menafsirkannya. Maka pada malam ini kita menyambung penafsiran yang bermula daripada ayat 101.
Kalau sebelum ini pada ayat 99 dan 100 kita telah menceritakan bagaimana penyesalan orang kafir ketika mana hampir kematian mereka atau ketika mana mereka berada di alam barzakh. Maka kali ini ayat-ayat yang kita baca menceritakan bagaimana penyesalan mereka ketika mana mereka duduk dalam neraka. Dan mereka minta dikembalikan ke dunia sebagaimana dahulu di alam barzakh mereka minta kembali ke dunia. Sebagaimana dalam alam barzakh, maka mereka tidak diperkenankan kehendak dan permintaan mereka. Bahkan Allah mengatakan itu cuma angan-angan kosong. Demikian juga permintaan mereka ketika mana mereka nak pulang ke dunia sesudah mereka dimasukkan dalam neraka dan diazab dalam neraka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata mengecam mereka dengan kecaman yang lebih dahsyat daripada kecaman sebelum ini. Kalau dalam kubur kecamannya lebih ringan. Tapi dalam kubur, dalam neraka, Allah Ta'ala kata, diam kamu. Tak payah cakap lagi. Iksa'u fiha. Kekallah kamu dalam neraka. Tak payah banyak cakap lagi. Tak payah minta apa-apa lagi. Maka kecamannya lebih dahsyat. Ketika mana berada dalam neraka. Maka, kenapakah ada dua perbezaan kecaman? Ada pun kecaman dalam kubur untuk menunjukkan peluang mereka itu lebih cerah. Maksudnya, mereka selalu tengok kubur. Lalu ikut kubur. Dan mereka menyaksikan kematian demi kematian. Kalaulah mereka mengambil pengajaran ketika itu, alangkah baiknya. Tapi bila mana dah dalam neraka, tak ada orang lalu kat neraka. Maka itu adalah tempat yang tak ada lagi orang yang pernah hidup lalu. Kalau di kawasan kubur, ada orang yang pernah hidup lalu. Yang hidup lalu, kita lalu kat kubur. Berbanding neraka. Maka kerana itu kecamannya lebih dahsyat. Dan kerana neraka ialah tempat di mana sebenar-benar tempat azab. Sebenar-benar tempat azab. Dan kerana dalam neraka itu mereka kekal. Adapun dalam kubur tak kekal. Azab itu tidak kekal kerana akan dibangkitkan. Maka ini antara rahsia kenapa kecamannya lebih berat. Kalau kita perhatikan surah Al-Mu'minun. Permulaan surah Al-Mu'minun menyebut qad aflahal mu'minun. Telah berjaya orang beriman. Lalu menyebut sifat-sifatnya yang 7. Bagaimana mereka menjaga solat dan sebagainya. Maka dalam keseluruhan surah Al-Mu'minun, Allah menyebut tentang orang yang tak berjaya pula, iaitu orang kafir. Wasyatan ma bainahuma. Beza yang jelas antara orang yang berjaya, yang orang beriman, dengan orang yang gagal, kecewa dan orang-orang yang akan diazab serta celaka, yang orang yang tidak berjaya. Siapa? Orang kafir. Orang yang kafir tidak berjaya selama-lamanya. Apapun keadaan mereka. Kalaupun mereka banyak harta, kalaupun mereka tinggi pangkat, kalau mereka ramai anak pinak, kalaupun mereka banyak dapat anugerah dan juga penghargaan, maka kata Allah, wala yuflihul kafirun. Orang kafir tak akan percaya. Kerana kejayaan sebenar, pasti kejayaan selepas itu tidak ada lagi kedukecitaan, kesedihan. Itulah kejayaan sebenar. Kita dah sebut sebelum ini, kalau setakat kejayaan dapat pingat. Lepas tu kita juga akan sedih balik. Bukan kejayaan sebenar. Kalau kejayaan kita kerana menang World Cup, Piala Dunia, lepas tu mungkin kita kalah balik. Dah menang Piala Dunia tahun sekian, tahun depan kena 7-0, kalah. Hina. Banyak mana orang yang berjaya di dunia, akhir sebab itu diikuti dengan penghinaan. Kehinaan. Dulu pernah juara dunia, lepas tu main tak menang-menang. Dah hina. Dulu pernah menang Liga sekian-sekian 40 kali. Lepas tu hari ni tak pernah menang. Akhirnya dihina. Tetapi kejayaan sebenar ialah kejayaan yang selepas itu tidak ada penghinaan. Tidak ada kepenatan. Tidak ada tekanan. Tidak ada perlombaan lagi. Iaitu dalam syurga. Kat sini, kat dunia, kalau kita menang dalam tekanan kita. Kita boleh menang dalam tekanan. Nak pertahan kemenangan tu, jadi tertekan. Dah dapat nombor 1, tertekan. Tapi kejayaan sebenar yang Allah sebut dalam syurga, tidak ada lagi tekanan lepas tu. Tidak ada lagi kesedihan lepas tu. Tak ada lagi benda-benda yang perlu kita pertahankan. Ia sebenar-benar balasan mutlak. Benar-benar kejuaraan. Benar-benar kejayaan. Benar-benar kebahagiaan. Maka ini kejayaan perbezaan. Kejayaan orang beriman dan kegagalan orang kafir. Baik kata Allah, فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ. Bila ditiup angin sangkakala. Kita mengetahui bahawa angin sangkakala itu ada 2. Atau disebut nafkhatain. Ada 2 tiupan. Satu tiupan untuk mati seluruh makhluk. Yang disebut oleh para ulama, an-nafkhatul ula litamutal makhluqat. Tiupan kali pertama untuk mati semua makhluk.
Semua makhluk akan mati. Manakala yang kedua, an-nafkhatul thaniyah, tiupan kedua, litahya al-makhluqat minal qubur, untuk semua makhluk hidup balik. Tiupan pertama semua mati. Dan tiupan kedua semua hidup. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut ketika mana berlaku tiupan, fala ansaba. Apakah maksud tiupan di sini? Yang disebut dalam ayat ini, iaitu tiupan yang kedua yang menunjukkan kembali semua manusia dibangkitkan dalam kubur. Maksud ayat di sini ialah tiupan ketika mana mereka bangkit dari kubur. Bukan waktu mati. Bila mereka bila ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil AS, maka semua makhluk hidup. Bermula manusia pertama yang akan dibongkarkan daripada kubur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kalangan makhluk bernama manusia. Di kalangan malaikat, yang pertama dihidupkan ialah malaikat Israfil. Diikuti dengan malaikat Jibril, malaikat maut dan malaikat-malaikat utama. Di kalangan umat manusia yang pertama ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbongkar kubur Rasulullah dan Nabi bangkit, Nabi bangun. Bersama dengan Abu Bakar, Umar, dan diikuti orang beriman dan seterusnya dan seterusnya. Ini umat Muhammad SAW pertama bangkit daripada kubur. Yang beriman di kalangan mereka. Kemudian bangkit umat-umat yang beriman di kalangan sekalian Nabi-Nabi yang lain. Kemudian bangkit sekalian umat yang kafir. Bangkit umat yang kafir. Artinya Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana kebangkitan semula seluruh makhluk ini. Dibangkitkan untuk menuju kepada mahsyar. Waktu dibangkitkan kata Allah, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi mereka ingat nasab keturunan mereka. Ni mak tak kena anak, anak tak kena mak. Yang ni tak kena ni, yang ni tak kena tu, tak kena. Kenapa dahsyatnya hari kiamat? Kenapa takutnya hari kiamat? Bimbangnya hari kiamat. Dan semua dihimpunkan dalam keadaan telanjang. Yang pertama mendapat pakaian ialah Nabi Allah Ibrahim AS. Diikuti para Nabi yang alaihissalam yang lain. Oleh setengah ulama menyatakan hadis tentang Nabi Ibrahim dapat lu pakaian untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Allah Ibrahim. Tapi bukan bermaksud Nabi Ibrahim dulu, bukan Nabi SAW dulu. Merujuk kepada Nabi-Nabi yang lain. Itu dikecualikan dalam perkataan itu hadis tentang Nabi SAW. Kerana kemuliaan Rasulullah SAW. Dipakaikan dulu pakaian. Ketika mana yang lain masih telanjang, ni dipakaikan dulu. Dan ketika itu fala ansaba bainahum yauma idzin. Hari kiamat semua orang lupa akan keturunan mereka. Lupa ini saudara mereka, sepupu mereka, adik-beradik, semua lupa. Lupanya bukan kerana kita katakan disebabkan kita hilang akal ataupun disebabkan kita dah jadi kejadian baru, bukan. Kerana kedahsyatan kiamat. Kerana selepas itu bila dah masuk syurga, bila masing-masing masuk syurga, masuk neraka, mereka kena mengenali balik. Dan saling, kalau kalangan orang beriman, mereka bertanya dan mengingati nikmat di dunia. Kalangan orang kafir, mereka salah menyalah. Kamu lah salah. Ni anak salah ke mak salah ke ayah. Tapi ketika ini, tak ada orang kenal sesiapa. Semua nasab putus. Semua keturunan putus, melainkan keturunan Nabi SAW. Keturunan Rasulullah tak putus. Maksudnya dalam keadaan kedahsyatan kiamat, keturunan Rasulullah sesama mereka mengenali. Dalam hadis, Rasulullah menyatakan, Fatimatu bid'atun minni, yughidhuni ma yughidhuha, wa yunshituni man yunshituha, wa innal ansaba tanqati'u yawmal qiyamah, illa nasabi wa sababi wa sihri. Maksudnya, Fatimah sebahagian daripada aku. Apa yang menyebabkan Fatimah marah ialah benda yang aku marah. Rasulullah SAW ketika mana menyebut kelebihan Fatimah. Ini bila Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala nak kahwin lagi, maka Rasulullah Fatimah pun marah. Kerana Fatimah dia adalah perempuan yang sempurna. Yang tidak boleh dipoligamikan. Tidak boleh dipoligamikan. Ia bukan dalil, tengok Fatimah pun marah, takkan kita tak marah. Kita pun nama Fatimah juga marah. Tak, itu bukan di dalam tempat dalil. Ini khusus untuk Fatimah, khusus. Kata Rasulullah, apa yang menjadikan Fatimah marah, aku marah. Apakah hikmah? Pertama, kerana Fatimah perempuan sempurna.
Yang kedua kerana Fatimah ni berkait rapat dengan Rasulullah SAW. Kerana sebagai seorang Rasul, apa yang mengganggu Fatimah mengganggu Rasulullah. Sedangkan Nabi punyai peranan yang besar. Maka apa yang mengganggu Rasulullah itu perlu dihilangkan. Dan yang ketiga kerana Fatimah ni dah tak ada adik-beradik lah. Semua mati belaka. Tinggal dia seorang. Ummi Kalsum mati. Ruqayyah mati. Tinggal dia seorang bersama Nabi SAW. Mak dia mati, tak ada. Maka dia betul-betul dengan Nabi SAW. Maka oleh kerana itu antara sebab Fatimah tidak boleh dimadukan dan dia tak boleh jadi dalil kepada orang yang tak nak poligami. Tak ada dalil. Bukan dalilnya Fatimah. Beri dalil lain. Suami malas ke, itu dalil lain. Suami malas tak cukup duit, itu tak apa dalil itu. Dalil Fatimah pun tak. Itu bukan dalil. Itu kebodohan berdalilkan tu. Kita kena tengok kekurangan yang lain. Kalau nak berdalil lah. Kalau tak nak bagi suami seorang tu tak nak bagi kahwin, cari dalil yang agak-agak memang suami tu tak layak misalnya. Suami saya tak nak kahwin, pergi kuliah pun tak pergi. Kalau pergi pun tidur, memang tak layak. Kalau tak tidur tak apa juga layak misalnya. Jadi jangan kata Fatimah pun tak boleh. Itu kebodohan bila berdalilkan tentang Fatimah radhiyallahu ta'ala anha kerana kesempurnaan. Kesempurnaan Fatimah sebenarnya Rasulullah sebut dalam hadis 4 perempuan yang sempurna. Antaranya Khadijah, Fatimah, Asiyah dan Maryam. Tak boleh dikiaskan langsung. Ini panggil qiyas ma'al farid atau qiyas ma'a muqabalatin nas. Qiyas bertentangan dengan nas. Tentang kaedah qiyas. Kemudian kata Nabi SAW, apa yang menjadikan Fatimah suka, maka aku suka. Jadi kalau orang beri hadiah ke Fatimah, maka aku pun suka. Siapa yang memuliakan Fatimah, maka aku pun suka. Yang Fatimah radhiyallahu ta'ala anha suka, aku suka. Lalu kata Rasulullah lagi, seluruh nasab akan terputus pada hari kiamat kelak melainkan nasabku. Melainkan yang menjadi menantu dua aku. Yang berkait dengan keluarga Rasulullah, maka mereka tak terputus nasab. Sebab itu antara punca Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkahwin dengan Ummi Kalsum. Ummi Kalsum ialah anak Sayyidina Ali daripada isterinya Fatimah. Di mana Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kahwin dengan Ummi Kalsum. Bila ditanya kepada Umar Al-Khattab, kenapa kahwin dengan Ummi Kalsum? Ummi Kalsum binti Ali bin Abi Talib. Kita biasa Fatimah yang kita popular anak dia Hasan Hussein ni. Fatimah punya beberapa anak yang lain, di antaranya Ummi Kalsum yang merupakan anak perempuan bongsu dia. Yang dikahwini oleh Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Bila ditanya kepada Umar Al-Khattab kenapa dikahwin? Dia kata, "Ama wallahi ma bi illa anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu sababin wa nasabin fa innahu munqati'un yaumil qiyamah illa sababi wa nasabi." Kerana aku dengar Rasulullah bersabda, kata Umar Al-Khattab, semua nasab keturunan terputus hari kiamat kelak melainkan nasab dan nisbah kepada keluarga aku. Maknanya keturunan Rasulullah dan yang berkahwin dengan keturunan Rasulullah. Yang berkahwin dengan keturunan Rasulullah, maka dia tak terputus. Ini kemuliaan nasab keturunan Nabi SAW. Maka di sini pengecualian kata ulama. Bila Allah Ta'ala menyebut fala ansaba bainahum, tak ada lagi nasab sesama mereka khas kepada yang bukan keturunan Rasulullah. Dan ini juga berlaku ketika mana tiupang sangkakala yang kedua, yakni ketika mana manusia bangkit kerana dahsyatnya hari kiamat. Kemudian kata Allah, faman sakulat mawazinuh, maka bila dibangkitkan, apakah di event paling besar? Menimbang amalan. Kita tahu bila dibangkitkan ada soal jawab. Tapi Allah Ta'ala terus menyebut event paling besar sekali. Yang menentukan orang yang ashqiya dan su'ada. Ashqiya yang celaka, su'ada yang bahagia. Maka Allah terus sebut siapa yang berat timbangannya. Kerana manusia bila mana didedahkan seluruh amalannya, kemudian amalan tadi ditimbang, kemudian ternyata berat ataupun ringan, kemudian diserahkan tangan kanan atau tangan kiri. Mula-mula diperiksa seluruh amalan, dibentangkan. Disebut dalam hadis, setiap seorang punya 99 gulungan bentangan. Artinya buku catatan kita dibentangkan sejauh mata memandang. Setiap orang ada 99 buku catatan. Catat semua. Tidur dalam kuliah catat. Ni bersembang kosong catat. Semua catat. Makan lebih pun catat. Semua. Untuk semua orang melihat apa yang dia lakukan. Dia ingat belaka. Kita kat dunia, kita lalu hidup, sebahagian je kita ingat, banyak kita lupa. Kalau kita tanya semalam buat apa, banyak lupa.
Itu tak tanya semalam belajar apa, lagi lupa. Tetapi bila hari akhirat kelak, semua manusia ingat, tak ada benda pun dia lupa. Walau sekecil perkara. Walau sekecil perkara semua ingat. Kita kat sini, sifat kita mudah lupa. Dan kenapa Allah jadikan kita kat dunia mudah lupa? Banyak sebab dan banyak hikmah. Yang kita akan terangkan mungkin dalam ruang yang lain. Kerana sebab yang hebat kenapa kita lupa kat dunia. Dan kenapa akhirat kita tak lupa. Maka dibentangkan. Lepas dibentangkan, dipersoalkan satu persatu, setiap orang berdiri di hadapan Allah. Tanpa penterjemah, seorang-seorang. Lepas itu, amalannya akan ditimbang. Dalam suasana ditimbang itu, datang syafaat. Kan disebut dalam hadis, Anas bin Malik bertanya, Ya Rasulullah, kat mana kami boleh jumpa kamu? Kami yakin Tuhan berada di syurga lain, kami kat lain. Tuhan berada pada tempat lain. Maka Nabi SAW menyebut, ada beberapa keadaan aku akan bersama denganmu. Antaranya ketika ditimbang amalan. Ketika itu datang syafaat. Waktu dibicarakan tak ada syafaat. Sebab itu waktu pendedahan dia bagi. Tapi ketika ditimbang, ketika itu datang syafaat. Sama ada syafaat daripada hamba terpilih dengan Nabi Rasul atau mendirect rahmat dari Allah. Dalam hadis yang disebut hadis bitaqah. Hadis bitaqah, seorang bila diperiksa kebaikannya tak ada. Yang ini tak cukup. Kejahatan dia banyak. Sehingga dia masuk neraka, Allah Ta'ala berfirman kepadanya, pergi cari amalan. Takut-takut ada yang sudi beri amalan. Pergi cari. Maka dia jumpa mak dia. Wahai ibu, ibu yang kandungkan saya, ibu yang melahirkan saya terkurang satu amalan. Boleh tak ibu beri saya satu amalan? Kalau tidak, saya masuk neraka. Lalu mak dia berkata, aku juga takut apa yang kamu takut. Nanti aku beri pada kamu, aku pula masuk neraka. Maka dia pergi jumpa ayah dia pula. Wahai ayahku, denganmu aku dinisbahkan, aku dinasakkan. Engkau yang memberikan aku nafkah sekian-sekian. Maka tolonglah aku hari ini. Berilah aku satu amalan. Kalau tak cukup, aku akan masuk neraka. Maka ayah dia berkata, aku juga takut macam kamu takut. Demikian dijumpa semua orang yang disayang. Maka semuanya berkata dengan apa yang disebutkan tadi. Semua takut. Ketika kat dunia mungkin muak sanggup korban yang dalam mulut bagi balik ke anak. Ketika di dunia mungkin muak sanggup buat pinjaman beri duit ke anak-anak. Ayah demikian juga. Tidak di akhirat. Kerana kedahsyatan neraka. Itu yang disebut. Orang tak lagi mengambil nilai nasab. Tak kira kalau anak aku pun takut neraka juga. Mak pun takut, ayah pun takut. Sementara yang lain-lain. Lalu lelaki ini mula rasa kecewa, tak boleh. Lalu Allah memberikannya padanya satu bitaqah, satu kertas, satu kad. Dan disuruh pergi timbang. Pergi timbang. Dalam keadaan lelaki ini yakin bahawa amalannya kalau ditimbang ringan. Ringan. Maksudnya ringan kebaikan. Pasti dia menjadi celaka. Sebab di sini Allah sebut berat dan ringan. Berat di sini pada amalan baik. Ringan pada amalan kebaikan juga. Jadi kalau berat amalan kebaikan, itulah untung. Kalau ringan, habis masalah. Dia tak sebut tentang berat dosa. Berat amal kebaikan. Maka dia bawa benda ni, lalu orang ni kata, Ya Allah, apakah engkau mempermainkan aku sedangkan engkau Tuhan sekalian alam? Selain ketah je, Allah kata pergi. Maka ini rahmat Allah. Dalamnya ada kalimah la ilaha illallah. Dan ketika mana ditimbang, maka dia berat mengatasi yang lain. Maka dia masuk syurga. Ini tentang hadis subitaqah dia panggil. Hadis tentang satu kad. Ini bila Allah nak beri rahmat. Mungkin juga Allah beri syafaat. Allah izinkan orang beri syafaat. Kita tak panggil Allah beri syafaat. Allah beri rahmat. Tapi orang-orang lain, hamba-hamba Allah yang lain panggil beri syafaat. Kita tak panggil orang tu beri rahmat. Para Nabi beri syafaat. Orang-orang soleh beri syafaat. Kita tak panggil beri rahmat. Allah beri rahmat. Kita tak panggil Allah beri syafaat. Kerana syafaat ialah hak yang berkaitan dengan makhluk yang Allah izin atau tidak. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. Maka sebahagian terima syafaat Nabi, sebahagian terima syafaat orang soleh, sebahagian terima syafaat anak-anak yang baik. Maka berat timbangan dia. Baik, jadi kisah timbangan kerana ia menjadi kai ukur seorang itu berjaya atau tidak. Baik, kenapa tak sebut tangan, beri buku tangan kanan? Sebab timbangan tu akan nilai kanan atau kiri. Kerana itu Allah menyebut tentang timbangan. Faman thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, mereka lah orang berjaya.
Wa man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangannya, fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka lah orang yang dahulu di dunia telah merugikan diri sendiri. Dulu mereka yang merugikan diri sendiri dengan tidak beriman, dengan tidak melakukan amal soleh, dengan tidak berpegang dengan kebenaran. Mereka sendiri yang buat. Wa ma zalamuna walakin anfusahum yazlimun. Allah tak zalim mereka, mereka zalim diri mereka. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah tak pernah zalimi hamba-hambanya. Sebab itu di sini Allah sebut khasiru anfusahum. Mereka lah yang merugikan diri mereka sendiri. Kita yang buat amalan yang merugikan kita. Patut bangun subuh, tak bangun subuh. Siapa yang buat amalan merugikan? Patut kita dengar ceramah, tak dengar ceramah. Siapa yang buat amalan yang merugikan? Patut kita buat jahat, patut kita buat baik, kita buat jahat. Siapa yang melakukan amalan yang merugikan? Patut beriman tapi tak beriman. Siapa yang buat amalan yang merugikan diri mereka? Manusia. Kemudian kata Allah, fi jahannam khalidun. Mereka kekal dalam neraka jahanam. Ayat ini khusus pada orang kafir. Orang kafir. Kata Allah, talfahu wujuhahumun nar. Wajah mereka dibaham oleh api neraka. Talfah maknanya habis. Dia bakar dengan api neraka. Wa hum fiha kalihun. Dalam keadaan buruk, cacat, cela muka mereka. Kalih. Habis rosak muka. Kenapa muka? Kerana maruah manusia pada muka. Kita kan sebut nak jaga air muka. Bukan nak jaga air ketiak. Bukan nak jaga air, kita sebut air apa lagi? Tak. Kita akan sebut air muka. Ma'ul wajh. Air muka. Mana saya nak letak muka saya ni? Mana nak letak air muka saya ni? Muka merujuk pada maruah. Seorang, bila dia buat jahat, dia telah merosakkan maruah dia. Dan maruah di mana? Maruah manusia kat mana? Pada wajahnya yang pertama. Itu bila kita malu kan tak tunjuk muka. Bila kita malu. Bila kita rasa hebat sangat, tunjuk muka. Show off sikit. Besar-besar tunjuk muka kita. Signboard muka kita. Poster muka kita. Bangga. Tapi kalau kita tengah tak ada maruah, nak ke letak signboard muka kita? Tak nak. Kadang-kadang telefon pun bukan muka kita. Letak muka orang lain. Sebab muka kita rasa tak ada maruah. Tak muka kucing ke. Tak muka sekian. Muka kita malu. Muka ialah maruah kita. Maka perkara pertama yang akan berlaku kepada ahli neraka, hilang maruah. Tetapi benda yang paling kita terseksa bila hilang maruah. Ia jauh lebih sakit daripada kita hilang benda lain. Kita mak duk bimbang maruah kita kalau anak-anak kita buat perkara yang boleh menconteng arang di muka kita. Malu kita. Walaupun kita sambedi dan sebagainya, kalau anak-anak kita buat benda yang memalukan kita, kita pun malu. Suami kita buat benda malu, kita pun malu. Isteri kita buat benda memalu, kita pun malu. Kadang-kadang kampung kita, seorang je penduduk kampung, kita pun dah tak ngaku kampung tu. Tak, saya tak duduk kampung tu, kampung sebelah. Hanya kerana kampung tu ada orang begitu, kita pun dah malu. Tapi kalau kampung tu ada si juara, kita pun ngaku, saya kampung tu. Padahal tak pernah duduk pun. Kenapa? Tumpang glamour sekali. Demikian watak manusia. Kenapa Allah Ta'ala azab muka dahulu? Bakar muka. Kemudian kata Allah, alam takun, tidakkah telah sampai kepada kamu ayat-ayatku? Tutla alaikum, dibaca ke atas kamu. Fakuntum biha tukadzibun, tapi kamu mendustakannya. Qalu, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, ghalabat alaina syikwatuna, syahwat kami, kebodohan kami, kejahilan kami yang telah mencelakakan kami. Wa kunna qauman dhalin, maka jadilah kami orang sesat. Maka disebut perkataan syikwah. Apa maksud syikwatuna? Maksud syikwatuna ialah hawa nafsu kami. Hawa nafsu kami kerana kami pilih kelazatan dunia, kami pilih hidup kat dunia, kami pilih untuk bahagia di dunia, itu semua nafsu. Seorang yang memilih untuk hidup bahagia di dunia dengan meninggalkan akhirat, berarti dia mengutamakan nafsu. Seorang yang melebihkan urusan dunia berbanding akhirat, berarti dia melebihkan nafsu. Kelak dia akan berkata, Rabbana ghalabat alaina syikwatuna wa kunna qauman dhalin. Ya Allah, kami dulu ikut hawa nafsu. Dikalahkan dengan hawa nafsu. Kami kalah. Ghalabat, dikalahkan. Syikwatuna, dengan hawa nafsu. Kata syikwah maksudnya dalam literal bahasa Melayu, maknanya kecelakaan. Benda celaka. Hawa nafsu ni benda celaka. Benda syikwah, syakawah. Sebab dia tak pernah tunjuk kita benda yang akan kita dapat kebaikan sebenar. Yang ditunjuk kita benda yang boleh binasakan kita.
Ni sifat hawa nafsu. Dia tak tunjuk benda yang membahagiakan kita sebenarnya. Zahir kita nampak macam bahagia, rupanya tidak. Terutamanya dalam meninggalkan perintah Allah. Terutamanya ketika mana seorang melanggar perintah Allah. Kemudian kata Allah, ketika mana penyesalan ahli neraka ni dimasukkan dalam neraka, maka mereka ini dibakar wajah mereka, kekal dalam neraka, diherdik mereka. Tak dengar ke dulu orang cakap? Belum sampai kepada kamu kebenaran yang telah dibacakan. Yang kamu duk bohongkan kenapa? Kamu tolak kenapa? Lalu mereka mengadu pada Allah dengan kehinaan. Kami silap, kami ikut nafsu. Kami memang sesat. Rabbana Tuhan kami. Akhrijna minha. Boleh tak keluarkan kami dari neraka ini? Fa'in udna. Kalau sekiranya kami ulang balik kejahatan. Fa'inna zalimun. Boleh kami benar-benar zalim. Kalau dahulu dalam kubur minta hidup balik. Sekarang dalam neraka minta keluar. Minta keluar dan nak buat amal soleh. Maksudnya minta keluar dan hidup balik kat dunia. Kami tak akan ulang lagi. Allah Ta'ala mengetahui. Tuan-tuan beza. Manusia yang bercakap tak nak ulang dengan manusia yang bercakap tak nak ulang dengan tujuan dia tak kena hukum. Dia macam pencuri. Kita tangkap dia. Ataupun orang tangkap dia, orang pukul. Cik, lepaskan saya tak buat lagi, saya tak buat lagi. Apakah tak buat sebab dia kena pukul? Atau kena tangkap, lepas dilepaskan dia pun buat balik? Atau memang dia bertaubat? Orang yang dah dikena pukul lalu dia kata saya dah taubat, tak boleh percaya. Kadang orang yang benar-benar bertaubat, dia akan melakukannya sebelum ditangkap. Kalau dia betul nak taubat, sebelum kena tangkap, dia dah. Kalau dah tangkap baru cerita taubat, tak betul. Tak boleh percaya. Dia kata tak buat lagi, tak buat lagi. Dia akan ulang balik. Kerana itu Allah tak layan. Dan bukan sekadar kerana perangai mereka tadi atau keadaan mereka akan ulang balik kejahatan, bukan kerana ini bukan tempat untuk kembali semula. Ini neraka. Tak ada orang akan keluar balik ke dunia, tak ada. Peraturannya sudah berlaku kiamat, tidak akan ada lagi dunia. Dah habis. Kemudian kata Allah, qala ikhsa'u fiha. Diamlah kamu, ikhsa'u fiha. Kata ikhsa' suatu perkataan yang memberi maksud penghinaan. Ai uskutu sukuta zallatin wahwan. Diam kamu dengan diam satu bentuk. Kita katakan suruh diam dengan penuh penghinaan. Kalau seorang nak suruh diam dengan bahasa kasar. Kita kalau orang Arab nak suruh kita diam, dia kata uskut. Diam, uskut. Atau dia kata sah atau sahih. Diam. Apa beza uskut, diam dalam bab ni, bab lain boleh. Kalau sebut sahih, sah, makna diam semua benda. Tapi kalau sebut ihsa ni lagi teruk punya diam. Maksudnya mendiamkan dengan penuh penghinaan tanpa dipandang lagi. Kita kan kalau suruh orang diam, maksudnya kita tak nak cakap untuk tempoh ni je. Lepas ni boleh lah bercakap. Lepas habis kuliah nak cakap lah. Masa kuliah jangan cakap. Maka kita sebut uskut. Diam. Tapi kalau sekiranya kita nak beritahu dia, diam terus sampai kamu mampus. Ini panggil ihsa. Diam terus sampai kamu binasa. Maksudnya. Tak boleh cakap lagi. Ihsa. Qala ikhsa'u fiha. Diam kamu sampai kamu mampus. Dalam bahasa terjemah kasar. Maksudnya jangan cakap langsung walau sepatah perkataan. Kemudian Allah sebut menguatkan lagi perkataan diam tadi dengan firman-Nya wala tukallimun. Jangan duk minta lagi supaya azab itu dihentikan. Ayat minta lagi. La tukallimun. Jangan cakap lagi dengan aku. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang sebab apa datang penambahan azab ini. Sebab dulu kata Allah, innahu, sesungguhnya dulu, kana fariqum min ibadi, ada sekumpulan hamba-Ku. Yaqulun, yang beriman kepadaku. Mereka berkata, Tuhan kami beriman, ampunkan dosa kami, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau, Tuhan yang maha pemberi rahmat. Tiba-tiba apa kamu buat, kata Allah. Fattakhadtumuhum, kamu jadikan mereka sikhriyan, bahan olok-olok. Pesendakan, kamu menghinakan, kamu perolokkan mereka. Kamu jadikan mereka bahan ketawa kamu. Hatta ansaukum zikri, sehingga kamu lupa azab yang akan menimpa kamu. Ini menunjukkan bahawa tentang haram kita mempersendakan orang-orang baik. Haram kita ketawakan orang-orang baik. Kerana ini perbuatan orang kafir. Kata Allah Ta'ala, wa kuntum minhum tadhakun, dan kamu ketawakan mereka dahulu.
Inni jazaituhum. Orang yang kamu hina itu dulu kerana beriman, akan kuberi balasan kepada mereka bima sabaru. Dia sabar mereka mempertahankan keimanan, annahum humul faizun. Mereka lah sebenarnya orang berjaya. Yang kamu persendakan dulu, mereka lah sebenarnya orang berjaya. Artinya Allah Ta'ala flashback balik kepada orang kafir yang menjadi penghuni neraka. Sebab apa kamu masuk neraka dan kekal dalam neraka, dihukum, dibakar wajah kamu? Sebab pertama, datang pada kamu Nabi, kamu membohonginya. Kamu membohonginya, kamu tak percaya. Yang kedua, kamu persendakan orang beriman pula. Pertama, mereka persendakan Rasul yang bawa kebenaran. Yang kedua, mereka persendakan orang beriman. Yang beriman dengan Allah, yang meminta keampunan dan rahmat Allah. Lalu kamu menghina mereka, kamu menyeksa mereka, mempermainkan mereka. Ingat, hari ini akan kuberi balasan yang baik kepada orang yang kamu hina tu. Orang beriman. Aku angkat darjat. Mereka lah sebenar-benar orang percaya. Kemudian sesudah Allah menyebut dialog dalam neraka, keadaan kita katakan ahli neraka, maka para malaikat mencela mereka balik. Qala kam labithtum, lalu berkatalah, setengah ulama kata perkataan qala, yani Allah tambah lagi perkataan, setengah ulama tafsir menyatakan malaikat yang diperintahkan mencela mereka dalam neraka. Lalu berkata malaikat, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kamu hidup kat dunia? Berapa tahun? Qalu, mereka berkata, labisna yauman aw ba'da yaum fas'alil adin. Kami rasa macam duduk sehari atau setengah hari. Tanyalah malaikat pengira umur dan pengira waktu. Ada malaikat kerjanya kira umur manusia dan kira waktu. Malaikat ni yang akan catat umur kita berapa. Tanpa kurang sedikit pun. Yang ni hidup berapa tahun, ini hidup berapa tahun. Malaikat tu pencatat. Dia panggil malaikat al-adin. Malaikat yang mengira. Kira umur manusia. Kalau kita kan umur kita ada dalam IC, ada dalam surat beranak. Jabat pendaftaran kira umur kita. Lahir bila, pukul berapa, jam berapa. Waktu kita lahir, kita pula umur berapa, ayah kita umur berapa. Dicatat. Ada malaikat, namanya malaikat pengira umur. Dia akan kira umur, hari, jam, saat semua. Lalu malaikat ini mencela, kamu dulu hidup dunia lama mana? Yang duduk derhaka pada Allah ni? Kami duduk kat dunia sekejap je. Dia dahsyatnya dunia, dia dahsyatnya azab neraka, mereka lupa berapa lama mereka hidup. Lupa. Pada hidup 60 tahun dulu, 70 tahun, 80 tahun. Dahsyat neraka. Mereka kata kami cuma hidup kat dunia sehari je. Setengah hari je. Qala in labistum illa qalila. Lalu pada malaikat berkata, malaikat yang mencela mereka berkata, in labistum illa qalila. Kalaulah kamu tahu, kamu cuma hidup hanya umur yang pendek. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kalaulah kamu tahu akan adanya akhirat, niscaya kamu tidak akan melakukan penderakan. Apa yang nak disampaikan pada ayat ini? Kita fahami daripada hadis Nabi SAW. Dan satu hadis, Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala bila memasukkan ahli syurga dalam syurga dan ahli neraka ke dalam neraka, maka Allah Ta'ala berfirman, wahai ahli syurga, berapa lama kamu hidup di dunia? Lalu ahli syurga berkata, kami hidup sehari atau setengah hari. Ahli syurga pula sebab seronok sangat tengok syurga, macam lupa berapa tahun hidup kat dunia. Manusia ni kalau seronok sangat pun lupa, kalau diazab juga pun lupa. Kita seronok sangat pun kita boleh lupa. Ahli syurga dia tengok syurga seronok sangat sehingga dia lupa segala penderitaan di dunia dulu. Kesusahan di dunia dulu. Bebanang-bebanang yang pernah dilalui di dunia dulu. Dia lupa. Dia kata sekejap je. Sekejap je hidup. Lalu kata Allah Ta'ala, la ni'ma mattajartum fi yawmin aw ba'di yawm. Rahmati wa ridwani wa jannati umkuthu fiha khalidina mukhalladin. Untungnya perniagaan kamu. Kamu cuma meniaga sehari atau setengah hari, tapi kamu untung selama-lamanya dengan rahmat aku, redha aku, dengan syurga aku. Tinggallah di sini kekal lagi dikekalkan. Untung tuan-tuan kita meniaga. Kita duduk kat dunia ni sehari setengah hari je nilai sebenar. Sedangkan kita masuk syurga kekal selama-lamanya. Kalau kita kira lah, tuan-tuan tahu dalam syurga kita seorang ahli syurga kekal abadi. Baik, umur kita berapa tahun kat dunia? Katakan kita sebut 100 tahun. Baik, 100 tahun kalau kita sebut nisbah 100 tahun dengan kekal abadi dalam syurga, agak-agak berapa jam je sebenarnya kita hidup. Nisbah umur di sana. Kalau sekiranya sehari di syurga
bersamaan dengan 1000 tahun di dunia. Cuba ke nisbah dulu, berapa jam? Allah Ta'ala berfirman kepada di syurga, untung kamu. Kamu meniaga dengan aku sehari setengah hari, tapi kamu punya untung syurga kekal abadi. Tuan-tuan, kalau kita tengok balik hidup kita, tuan-tuan dah masuk umur 50, 60, 70. Kan sekejap. Kita sabar sikit lagi. Sabar sikit lagi untuk kita beribadat pada Allah, istiqamah dalam taat, untuk lawan hawa nafsu, untuk lawan kecuaian kita, untuk kita masuk syurga. Sikit lagi sabar. Tak lama dah. Tak lama lagi kita akan berada pada garisan penamat kita. Kita akan lihat malaikat maut kita. Maka untunglah orang fikir macam tu. Tapi orang duk fikir nak pilih seronok, ruginya dia. Apa sangat dia dapat seronok kat dunia? Allah tanya balik kepada ahli neraka. Berapa lama kamu hidup di dunia? Maka kata ahli neraka, sehari atau setengah hari. Lalu Allah berfirman, seburuk-buruk perniagaan kamu. Ruginya kamu meniaga. Patut kamu sabar sehari atau setengah harinya. Dek kerana kamu tak sabar, maka inilah nerakaku, inilah kemurkaanku, kekalah kamu di dalamnya selama-lamanya dan abadi. Ruginya tuan-tuan, kita kalau buat jahat, untung apa? Kita menipu dia orang, ambil dia orang, banyak mana sangat kita untung banding akhirat. Kita hutang tak bayar, banyak mana sangat untung kita tu tuan-tuan. Kita duk buat sakit hati orang, aniaya orang, banyak mana sangat untung kita tu. Sedangkan yang menunggunya neraka. Yang kufur pada Allah, banyak mana sangat untung kamu kufur pada Allah. Dan kamu kufur pada Allah, benda kamu boleh buat, boleh minum arak, boleh berjudi. Lama mana kamu nak minum arak, nak berjudi? Lama mana kamu nak lawan Tuhan? Lama mana? Lama mana kamu nak tunjuk sombong depan Allah? Kejap lagi kamu mati, kejap lagi. Dan kamu akan dapati kehidupan dunia cuma sehari atau setengah hari. Lepas tu, kekal dan neraka abadi. Tuan-tuan bayangkan, dalam hadis ini beri satu kita peringatan. Yang saya katakan kita ni berjalan celek, masuk 40, 50, 60. Anak daripada belajar sekolah biasa, masuk universiti, nak kahwin, nak ada anak, kita pun dah nak ada cucu. Jangan celek. Kita perlu sabar sikit lagi. Sabar, jangan wujudkan pergaduhan kita dengan orang Islam. Sabar dalam kita terus buat baik, dalam buat ketaatan. Sabar kita dalam menghadapi ujian sakit demam. Ujian itu dan ni, sabar sikit. Kalau kita kat sini sakit tu, sakit ni, sabar sikit. Tak lama dah kita nak sampai ke destinasi kita. Tak payahlah nak mengeluh panjang, sakit mengeluh panjang, sabar sikit. Kelak kita akan dapati semua ujian yang kita lalui ini cuma setengah hari. Berbanding syurga yang hebat. Maka ini di antara dialog tentang tempoh. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang dialog ahli neraka. Kata Allah, afahasibtum, apakah kamu semua menyangka annama khalaqnakum, bahwasanya Allah menciptakan kamu abatha tanpa sebab, wa annakum ilaina la turja'un, dan kamu takkan kembali pada Tuhan. Allah jadikan kita ada sebab, bukan main-main. Sebab yang paling tinggi untuk kita jadi hamba-Nya, beribadat padanya untuk kebahagiaan kita. Untuk kebahagiaan kita, bukan untuk Allah. Allah tak dapat apa pun pada kita. Allah nak beri pada kita. Allah nak beri pada kita. Maka Allah tak jadikan kita kat sini sia-sia. Untuk kita ikut hawa nafsu, ikut setan kita. Tapi untuk kita taat pada Allah. Kenapa kita kena taat pada Allah? Sebab kita akan kembali pada Allah. Kita akan berada di hadapan Allah Ta'ala. Fata'ala Allah, dan kerana Allah itu maha tinggi. Al-Malik, raja sebenar. Inilah raja sebenar, penguasa sebenar. Al-Haq, yang betul-betul. Yang lain semua bukan Al-Haq, batil. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan dia sahaja. Rabbul Arsyil Karim, pemilik arasy yang agung. Yani pemilik kuasa yang mutlak. Wa man yad'u ma'allah, siapa yang menyembah selain Allah, ilahan akhar, Tuhan lain, la burhana lahu bihi, dia tak ada apa pun alasan dan tidak ada apa pun sebab yang konkret. Tak ada alasan apa pun. Fa innama, dan tunggulah, hisabuhu, hukumannya inda rabbi, di sisi Tuhan. Tunggu hukum Allah. Yang terus menyembah selain Allah, walah dia menyembah tanpa sebab. Dia menyembah tanpa ada sedikit pun alasan. Tak ada alasan pun patung-patung itu perlu jadi Tuhan. Tak ada alasan. Tak ada alasan pun orang-orang tertentu jadi Tuhan. Tak ada alasan pun. Mereka semua makhluk yang binasa. Innahu, sesungguhnya, la yuflihul kafirun, orang-orang kafir tidak akan berjaya walau bagaimanapun keadaannya.
Allah Ta'ala menyebut hari kiamat kelak, apa pun alasan dia, apa pun cerita dia, apa pun dia nak simpati dia nak suruh disimpatikan, apa pun cuba dia dapatkan syafaat, dia tak akan berjaya ikut arah mana. Sebab orang kafir tak akan diberi syafaat. Tak akan diberi pengampunan. Tak akan diringankan azab. Tak akan diterima segala alasan. Sebab itu disebut la yuflih. Tak akan berjaya. Waqul, dan katakanlah lepas Allah Ta'ala sebut tentang kesedaran orang kafir. Kemudian Allah mengajar Nabi SAW dan orang beriman untuk iltizam dengan satu doa. Supaya kita sentiasa diampunkan Allah. Dirahmati oleh Allah. Dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan kebenaran. Supaya kita tidak menyeleweng dengan petunjuk yang telah Allah berikan. Amalkan doa ini. Doa ini panggil doa untuk menjaga iman. Doa untuk jaga akidah kita. Sebab itu kata Allah, waqul, katakanlah wahai Muhammad. Yang ni doakanlah wahai Muhammad. Dan ajar pada umat untuk berdoa. Apa dia? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunkan. Rahmatilah ya Allah. Engkau adalah sebaik-baik Tuhan yang memberi rahmat. Kenapa didoa keampunan dan kerahmatan? Kenapa? Kerana kita senantiasa perlukan dalam kehidupan kita sentiasa ada kecuaian. Kadang-kadang ada perangai kita macam orang kafir. Cuai kita ni. Kadang-kadang percakapan kita ni. Kita tahu orang kafir tu salah. Tapi kadang-kadang kita pun ikut cara dia. Kadang-kadang. Cara berfikir macam dia. Dan persoalan rezeki dan sebagainya. Kadang-kadang. Maka kita doa pada Allah. Moga Allah ampunkan kekurangan kita. Kesalahan kita. Kecuaian kita. Kejahilan kita. Dan apa sahaja yang datang daripada perbuatan dan kata-kata kita. Warham. Dan minta Allah Ta'ala turunkan rahmat. Datang irham. Yang ni kasih belas. Sebab kita hamba lemah. Kita tak mampu. Contoh kita kadang-kadang nafsu menang. Kadang-kadang kita menang. Kadang-kadang setan pula menang. Kadang-kadang dunia pula menang. Ni kita duk bolak-balik macam roda. Kejap atas, kejap bawah. Ada hari semangat kuat, kuliah depan sekali. Semangat lemah, duduk belakang sekali, tidur pula. Tu roda ke bawah lah tu. Kita tahu kecuaian kita. Ada hari semangat bangun tahajud 3 pagi. Ada hari lemah, subuh pun tak terkejut. Kita macam roda. Maka kita mohon Allah rahmat. Kita tahu itu kelemahan kita yang jelas dan ketara. Faktor umur kita ke, faktor persekitaran kita ke, faktor naik turun iman kita. Iman kita ni naik turun. Kalau hal-hal dunia macam tak turun sangat. Dia kalau bab-bab dunia macam tak berapa nak turun, semangat sampai ketua. Tapi dapat agama kerana banyaknya halangan, cobaan, maka dia naik turun. Ada hari kita semangat sungguh beragama. Pergi salat Jumaat pun awal sekali. 8 pagi pergi. Itu masih duduk kat Mekah lah, 8 pagi. Balik Malaysia, tunggu khutbah kedua pergi. Khutbah kedua. Lemah semangat. Maka ini, kerana itu kita mohon Allah rahmati kita. Jangan kerana kekurangan kita, maka Allah murka. Jangan kerana ada perangai-perangai kita yang menunjukkan kita ni memang lemah. Allah Ta'ala pun murka pada kita. Minta kasih belas. Kerana Allah itu sebaik-baik Tuhan yang maha pembelas kepada orang beriman. Sebab itu bila dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang. Pemurah pada semua manusia, penyayang pada orang beriman. Sebab itu kita minta rahim, irham tadi. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan kata ulama, ayat 115 hingga 118 ini dipanggil ayat syifa. Afahasibtum, bermula afahasibtum ini dipanggil ayat syifa. Itu ayat penyembuhan sebagaimana diriwayatkan daripada Abi Hatim, daripada Abdullah bin Mas'ud. Bila ada seorang lelaki ditimpa penyakit, maka dibaca kat telinga dia. Ni seorang sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Mas'ud. Ada orang tu kena penyakit, dibaca kat telinga. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Ada setengah ulama kata ayat tu daripada afahasibtum sampai huwa rabbul arsyil karim. Ayat yang sampai itu 2 ayat. Ada kata sampai akhir lah. Sampai akhir ayat. Bila mana Allah bin Mas'ud baca ayat ini, tiba-tiba orang ni pun sembuh. Dibaca daripada ayat 115 sampai 118, tiba-tiba fabari'a, orang ni pun sembuh. Maka dia ceritakan pada Nabi SAW. Nabi tanya, kamu baca apa kat telinga dia? Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku baca ayat ni. Lalu kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadih, law anna rajulan muqinan qara'aha ala jabalin lazal.
Demi diriku yang berada di tangannya, siapa yang baca ayat ini dengan keyakinan, gunung pun boleh hancur. Jangan kata orang sakit boleh sembuh, gunung pun boleh hancur. Asas ialah keyakinan. Yakin Allah menyembuhkan. Ini ayat dalam silsilah ayat-ayat yang menjadi ayat tadawi atau ayat untuk berubat. Itu afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Itu paling minimum ataupun sampai habis. Kita baca pada anak-anak kita, baca pada diri kita, baca kat telinga dia. Baca kuat sikit. Benar-benar sembuh dia daripada segala penyakit-penyakit yang kita dah ikhtiar macam-macam. Kita dah makan ubat, kita dah pergi hospital. Kita baca lagi ayat ni, mudah-mudahan dapat kesembuhan berkat keyakinan kita kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkannya. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.